Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Atas pertemuan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian, seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu perhimpunan pun, tidak ada satu pertemuan, satu liqa, ya, perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Allah dan disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali wajib Allah turunkan rahmat ke dalam majlis itu. Cakaplah amin. Alhamdulillah, amin. Ya Allah, turunlah rahmat, ya Allah, turunlah rahmat. Kesianlah kat kita ni, ya Allah. Ya, kalau tak ada rahmat Allah nak buat apa lagi dah? Betul tak? Berbanding mana-mana majlis yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah biarkan majlis tu, ni disebut ni dalam kitab ni, ya. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Kalau tak sebut nama Allah, tak sebut nama Nabi SAW, terpulang kat Tuhan lah. Kalau Allah nak azabkan, Allah azabkan. Kalau Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Jadi soalan dia, sahabat-sahabat semua, majlis kita ni agak-agak sebut nama Allah tak? Sebut. Sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak? Sebut. Lalu apa yang dijamin kepada kita semua petang ini? Dah capek faham, boleh balik dah lah. Makan ada kan kat masjid dah? Ada. Maka Allah turunkan kepada kita rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda boleh buat atas dunia ni, ya sahabat-sahabat semua, adik kakak semua, Allahumma illa, kecuali dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahulah kat mana turun rahmat, kat mana ada rahmat, berlari berkojar nak pergi ke tempat tu. Ni dah keluar dah bahasa Jempol tu. Faham tak kan? Tadi ustazah baru lepas ceramah kat Rombau. Rombau le pokat. Kan ya? Berceramah kat Rombau, dibagi makan perut lembu campur rebung. Dah lah ngantuk sedaplah kan ya, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, masya-Allah, rasa sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah sibukkan kita tu dengan apa dia? Dengan majlis yang di dalamnya disebut nama Allah, yang di dalamnya disebut nama Rasulullah SAW. Padahal kalau kita ngaku lah ya, jujur-jujur, siapalah kita ni? Ya, kalau fikir betul-betul, siapalah kita ni untuk Allah pilih? Betul tak tuan-puan? Ada buat jahat tak? Ada. Ada buat dosa tak? Ada. Ada lawan suami tak? Sikit-sikit. Jangan ada lah, sikit-sikit je lah. Ya. Ada tak merajuk kat mak kita? Ada. PL kita ni macam-macam. Betul tak? Ada ambil duit suami tak? Ada ya. Mana belajar tu? Ustazah ngajar kau? Ada. Ada cubit cucu? Cubit cucu tak ada, cubit anak ada. Kan ya? Tuan-puan sekalian, siapalah kita? Solat pernah lewat tak? Pernah qada? Jawab elok. Aduh. Tapi marin tak cik dengan yalah tahu sekarang dah solehah. Tapi Allah pilih kita sahabat-sahabat sekalian. Jangan rasa besar diri. Sebalik kita kata apa, ya Allah, tak ada layak ini cakap lagi 9 lah ya, tak ada layak saya ni ya Allah. Tapi kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah izin telinga kita mendengar, Allah izin hati kita faham, merasa, Allah izin akal kita faham. Semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustazah berburak dululah ya, perkenal diri sikit sebanyak. Tadi dah disebut dekat Mazidah kan. Ini memang laluan ustazah masa sekolah menengah, masa kecil-kecil. Kadang-kadang kata ke mak nak makan roti bakar, mak pergi pilah. Marin-marin kan mana ada roti bakar kat rumah. Kau nak pergi kat kedai azan, nak tahu tak kedai azan?
Nak cik roti bakar. Ada sih. Ada. Ya, jadi lalu naik bas. Naik bas lalu ni dekat Jam Apoh. Tapi lepas dah ada satu jalan shortcut daripada Kuala Pilah, Torih keluar ke Terusan tu, kat Remang Panas tu kan. Jadi jarang dah ustazah lalu kat depan ni. Ya, tapi alhamdulillah hari ni sampailah dekat surau tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ustazah rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam silaturahim daripada ustazah. Dah muah-muah segala macam dah. Uhibbukum fillah. Ustazah mencintai kalian kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan ustazah sampaikan pada petang ni ya, tuan-puan, adik kakak sekalian, itu adalah nasihat ustazah kepada diri ustazah sendiri. Okey? Baik. Bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang kita tak boleh nafi dan satu perkara yang kita sangat insafi adalah Nabi adalah insan yang paling sayang kat kita. Kalau orang tanya dengan nama abah, siapa boleh sayang? Cuba jawab. Siapa boleh sayang kat kita? Mak abah sayang kat kita ke Nabi sayang kat kita? Nabi SAW. Cuba jawab kuat-kuat sikit kan supaya tak ngantuk. Ya. Siapa lagi sayang kat kita? Suami kita ke Rasulullah SAW? Jauh tak beza Sejauh. Macam mana sayangnya Nabi SAW dekat kita? Pada satu hari tu sahabat-sahabat sekalian, Nabi termenung. Pernah termenung tak? Selalu. Apa yang dimenung kan? Macam-macam. Merenung masa depan, ya, merenung masa silam, mikir hutang nak bayar macam mana. Kan nak jumpa lah kat surau dah sejam apa. Ayo, ni kalau jumpa kat Timah kan ni, habislah kita ni kan. Dia hutang kan tak bayar. Tak puas tak pulang. Macam-macam nak dimenung kan. Tetapi Rasulullah SAW, apa yang Nabi menungkan, sahabat-sahabat sekalian, yang ditanya oleh sahabat bila tengok Nabi termenung, Nabi kata, kerana aku teringat, aku merasa rindu kepada ikhwanku. Cerita ni mungkin cerita yang dah biasa dengar sahabat-sahabat, tapi ustazah nak cuba tuan-puan hayati. Cuba tuan-puan hayati. Rasulullah SAW kekasih Allah tu. Ya? Rasulullah SAW seorang Nabi, seorang Rasul. Boleh termenung kerinduan yang dikatakan kepada sahabat, kerana aku teringat kepada ikhwanku, rindu dekat ikhwanku. Jadi kata sahabat tu, apa nak dirinduan? Kan kita orang ni ikhwanmu ya Rasulullah, ada depan mata, nak rindu apa? Nabi jawab, bukan kalian, kalian sahabatku. Saudaraku atau ikhwanku ini adalah umatku Nun, di zaman yang mereka tidak pernah melihatku, tetapi boleh beriman kepadaku, boleh percaya dengan aku, boleh sayang dekat aku. Maka aku termenung kerinduan mengingatkan ikhwanku, iaitu golongan nanti yang tak pernah tengok aku tapi beriman kepadaku. Siapa ikhwan tu? Kita semua. Pernah tengok Nabi ke tuan-puan? Pernah bertegur sapa dengan Nabi ke? Tak. Habis tu sayang ni sebab apa? Tahu kat mana? Donga dari ustaz, donga dari ustazah, donga dari mak, donga dari abah. Tentang siapa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah hidup sekali dengan Nabi? Tidak. Pernah pandang Nabi? Tidak. Pernah tegur sapa dengan Nabi? Tidak. Tapi cinta tak dengan Nabi? Cinta. Yakin tak dengan Nabi? Yakin. Beriman tak dengan Nabi? Beriman. Masya Allah. Dan yang lebih heran tuan-puan, tak ada orang yang merindui orang yang belum lahir. Betul tak? Tak ada orang rindu ke orang belum lahir dah.
Siapa sini belum kahwin? Angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi ni nak doa ni dapat yang handsome lah, yang apa kaya lah. Ada yang angkat tangan. Yang dah kahwin tak yang angkat dah. Jagalah yang ada tu. Siapa belum kahwin? Angkat tangan. Semua dah kahwin. Biar betul, dek. Mana adik muda-muda? Dah kahwin dah? Belum kan? Okey. Cuba adik bayangkan, adik belum kahwin kan? Tiba-tiba adik monong kat tangga. Monong kat tangga. Pekono ni tahu mak. Rindu. Rindu kat siapa? Kek cicit sesok. Kek cicit. Mak tu kata apa? Kau buang terbiat. Kau nikah pun belum, tak ada orang nak pun lagi. Apalah tiba-tiba rindu kat cicit, rindu kat cucu, betul tak? Tak masuk di akal lah tuan-puan sekalian. Tak ada orang rindu orang yang belum lahir. Orang yang belum wujud lagi ke atas muka dunia ni. Tapi inilah tiada tolok bandingnya kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Orang ataupun sosok tubuh tuan-puan sekalian yang sudah sanggup berjuang, berkorban untuk siapa? Untuk generasi yang belum lahir. Jangan kata yang dah lahir, yang belum lahir sampai hari kiamat. Ya Allah. Didayakan oleh Nabi SAW seluruh tenaga, seluruh kudrat, seluruh masa, seluruh kekuatan yang ada dalam tempoh 23 tahun itu untuk buat yang terbaik. Untuk siapa? Seluruh umat Nabi SAW sampai hari kiamat. Ya, tak terbanding, tak terbayang kat kita tuan-puan sekalian. Ya Allah, sayang dekat kita. Ya, yang sepatutnya pada hari ini apa dia? Kita balas. Kita hargai, kita syukuri. Puan-puan, pernah tak rasa kalau sayang kita ni tak dihargai, tak dibalas, tak disyukuri? Geram tak? Cik jawab betul-betul. Menangis. Merintih kat dapur. Pun tak sayang kat saya bang. Tak nampak kau nak lalah saya ni. Merintih sambil goreng pisang. Betul tak? Puas dah suami dia kata, sayang. Apalah tak sayang? Tak sayang. Nampak tang mata tu. Semua dipandang. Ini bukan cerita orang. Ini ustazah sama. Semua dinilaikan tu. Mata, hidung, kambang kuncup ke tak kan nak ngoban. Sejauh mana sayang yang kita. Ui, kita kan main. Sayang kita jangan tak dibalas. Betul tak? Jangan tak dihargai. Tapi bila kita fikir tuan-puan sekalian, kita kadang-kadang biarkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa usaha yang bersungguh-sungguh untuk kita membalasnya. Balas mungkin tak boleh lah, menghargainya. Ya, tak terbalas. Tapi menghargainya, mensyukuri, menyambut kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi SAW ni tuan-puan sekalian, paling lembut jiwanya, paling pengasih, paling menginginkan kebaikan untuk kita semua, dan lebih khusus untuk para wanita, sahabat-sahabat, Nabi paling mengerti perasaan wanita. Tuan-puan kalau kahwin nak yang mengerti ke yang tak mengerti? Saya tak nak yang mengerti dah. Saya suka yang mencabar. Depan kat kono sok tu. Kita mesti nak pasangan yang mengerti perasaan kewanitaan tu. Nabi SAW pada satu hari tu dia nampak ada seorang lelaki, orang muda lah ya. Orang muda, dia naik unta. Tahu kan unta? Kat zaman pun ada unta. Kan kau tak ada, lain tu bukan unta tu dah. Lembu lain. Ni unta. Dia menarik unta. Atas unta tu tuan-puan ada apa? Serodok tu kan. Apa nama orang kata tu? Bukan bonggol. Ada kotak tu yang letak orang kat atas tu. Tu panggil apa tu? Tudung saji. Kau mana nak sama dah ya. Serodok ke serakup ke pun tak nama kan. Dalam tu ada orang perempuan berlangsir-langsir kan yang kotak tu kan. Jadi Nabi tengok budak lelaki-lelaki tu, dia tarik
Tarik unta tu, kan jalan tu ada ke bawah, ada ke atas, ada berombat-rombat bergalun-galun. Kan main laju ditarik unta tu. Boleh bayang tak yang atas tu macam mana? Ya, boleh bayang kan? Nabi togur budak tu. Nabi kata, mahlan, mahlan, slow-slow. Ada orang atas tu. Dan Nabi mensifatkan perempuan yang ke atas tu, wanita ke atas tu, Nabi kata apa? Slow-slow. Kamu bawa barang yang mudah pecah. Masya Allah. Nabi mensifatkan kita perempuan ni, ialah fragile. Fragile. Maksud dia apa? Elok-elok macam kacanya. Jangan pempehan, pecah. Jangan laju-laju benar, watak. Elok-elok kalau bawa tu kan. Macam mana orang bawa kaca kan? Elok bawa. Nabi kata slow-slow. Dalam tu ada sesuatu yang mudah pecah. Bila Nabi sifatkan wanita sebagai sesuatu yang mudah pecah, Allahu Akbar. Nabi sangat memahami akan situasi seorang wanita. Betul tak tuan-puan? Siapa kat sini mudah pecah kat tangan? Tak ada yang pecah masalah. Ni wanita cekal ni, Masya Allah. Tak ada yang mudah pecah ya? Tak ada yang mudah pecah dah. Marah kita marah dia balik. Betul tu? Tak ya, tak ajar ya. Okay. Balik kepada tadi sahabat-sahabat sekalian. Jadi macam mana kita nak menghargai, mensyukuri akan kasih sayang, pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Pertama adalah dengan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kena ingat. Ingat atas nama selawat boleh, ingat atas nama belajar sirah boleh, ingat atas nama belajar kitab Syama'il boleh. Apa lagi? Dia kitab-kitab dia Syama'il, sirah, khasais, ya, pasal Nabi SAW ni kan. Yang penting apa dia? Ingat. Banyak mana nak ingat? Seorang sahabat pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tu tanya, "Ya Rasulullah, banyak mana esei nak ingat kek tuan?" Jangan pula tanya, sahabat tu orang Negeri Sembilan ke Ustazah? Dia cakap esei lah kan ya. Tolonglah faham, ini translate, terjemahan. Semua cakap Arab. Ya. Ya Rasulullah, banyak mana esei nak ingat pada tuan? Nabi kata, kamu ingat banyak mana? Dia jawab, bagaimana ya Rasulullah, apa pandangan kamu kalau aku selawat kepada kamu, ingat kepada kamu 1/4 daripada hidupku? Ini donga elok-elok tuan-puan sekalian. Ustazah pun cakap kat diri sendiri, 1/4 daripada hidup. Kalau kita ambil sehari, 1/4 berapa jam? 6 jam. Siapa kat sini yang selawat pada Nabi sampai 6 jam sehari? Tak percaya Ustazah dah. Ya, kalau 6 jam sehari dah berkoruh dah. Ya, dah berdongku dah. Takkan sampai sejam 2 jam. 6 jam. 6 jam. Ni kalau kita buat sefir lah. Sebab sahabat tu kata dalam hidup kan, kita katalah sehari tuan-puan, maknanya kalau kita congak-congak 6 jam. Apakah kita mampu selawat kepada Nabi SAW, ingat kepada Nabi SAW sampai 6 jam sehari? 100 kali tu pun rasa dah banyak dah. Kau dapat buat selawat Ibrahimiyah tau, sah banyak 100 itu. Betul tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai la innaka Hamidum Majid. Dapat 100 kali sehari, banyak pada kita. Tapi pada sahabat, apa pandangan kamu ya Rasulullah kalau aku ingat kepada kamu 1/4 daripada hidupku? Kalau kita congak sehari, maknanya 6 jam. Apa jawab Nabi? Bagus. Tapi kalau boleh ditambah lebih, bagus. Yang 6 jam tu pun kita dah pounding mikir dah. Tiba-tiba Nabi kata apa?
Kalau kamu boleh tambah lebih bagus. Jawab esok pagi sunyi kampung Jemapuh ni. Apa semua orang tak keluar ni? Ya, sarapan tak keluar, tengah hari tak. Selawat semua. Kira nak 6 jam tu kan? Eloklah tu. Tak ada nak bagi tahu, ya Allah, janganlah rasa kita buat banyak bona. Tak ada banyak dah, tambahlah lagi. Ini kan 6 jam Nabi kata bagus, tapi kalau kau boleh tambah lagi bagus. Kata sahabat, apa pandanganmu kalau aku buat 1/2 daripada hidup aku? Maknanya kalau satu hari setengah apa? 1/2 daripada sehari berapa jam? 12 jam. Lain sunyi je Mapuh. Tak ada. Lepas selawat tidur, lepas tidur selawat kan ya. Kok 12 jam lah. Betul tak tuan-puan? 12 jam, ya Allah, dahsyatnya. Kemudian sahabat kata, bila sahabat kata, macam mana kalau 12 jam? Nabi kata apa? Bagus. Tapi kalau kau boleh tambah lagi bagus. Kita ni suka bekerja sesio, kerja tengok handphone. Ya, tak apa dia tengok, tak tahu. Betul tak? Tengok handphone boleh tak 2 jam? Daripada duduk. Lepas itu macam mana? Niarap, menyenggeng, menerantang. Sikit tak terasa masa berjalan. Nabi kata kalau kau boleh tambah lagi baik. Maka hujung dia tuan-puan, sahabat kata aku akan buat seluruh hidup aku untuk ingat kepada kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak kena rasa sekarang sahabat-sahabat, apa dia? Maknanya apa? Sangat sedikit kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh cerita lain dalam kepala kita. Betul tak? Macam-macam yang lain. Alah, adalah teragak sikit-sikit. Bila? Time maulud ni lah. Bila? Nantilah pagi adalah 10 kali, 20 kali. Kan malam kan terfikir, kuranglah selawat hari ni. Selawatlah sebelum tidur. Tapi dia tak menjadi darah daging kita. Jadi apa yang ustazah nak cakap kat diri sendiri ya tuan-puan, apa dia? Mari kita berubah. Berubah macam mana? Kita tolaklah benda-benda yang melalaikan dalam hidup kita. Programkanlah balik hidup kita ni tuan-puan. Ada tak benda melalaikan? Ada tak mengumpat sikit-sikit? Sikit tu apa jam? Kod selawat dia memang sikit betul. Yang ngumpat ni sikit tu berapa jam? Yang bergosip berapa jam? Yang tengok TV berapa jam? Tak ada TV. Tak ada TV ke tak ada jam? Pasal tak ada jam. Betul lah tanya jam semua tak ada jawapan. Tuan-puan, adik-adik, anak-anak, kita tengok balik kenapa aku tak sempat untuk ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam skala ataupun jumlah masa yang lebih besar dan lebih bermakna. Kenapa? Ini soalan ni kena jawab. Sebab apa tak boleh? Lupa. Lalai. Pandai orang Jemapuh ni. Lupa, lalai. Lekor dengan lalai apa beza Lain aja Lara, lalai. Yang tu betul mentera pemalih. Ini pemalih. Betul. Jadi sahabat-sahabat sekalian, lagi satu, kerana hati kita keras. Jadi kita tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ingat kepada Rasulullah SAW. Lagi satu sebab apa? Sebab kita tak jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan dalam hidup kita. Kalau jadi contoh, mesti ingat. Betul tak? Ni nak makan ni siapa nak kita contoh bab makan ni? Cuba jawab. Nabi SAW. Nabi ajar macam mana kalau makan tuan-puan sekalian? Ambil yang mana dulu? Yang depan mata. Yang dokek. Dahulukan orang lain. Makan dengan tangan kanan. Baca basmalah. Apa lagi kita nak ingat pada Nabi SAW? Ya, Nabi suka makan yang macam mana? Nabi suka makan yang macam mana? Ya, buahan, manisan, kan? Tapi tidak berlebihan. Ada contoh, ada ikutan. Kita nak didik anak tuan-puan sekalian, nak ikut siapa?
Cik jawab, selama ni didik anak ikut siapa? Ikut omak. Omak kuat mencubit, kita pun marin wan kau jangan cubit omak. Sekarang mak cubit kau. Kan? Siapa yang kita ikut? Siapa yang kita ikut? Ibadah siapa yang kita ikut? Akhlak siapa yang kita ikut? Kalau Nabi SAW menjadi ikutan kita, kita akan ingat kepada Nabi SAW. Sebab apa? Kita nak ikut Nabi. Kalau nak ikut, nampaklah siapa yang diikut. Ingatlah siapa yang diikut. Tapi kalau kita tak pernah fikir tentang siapa yang kita nak ikut, itulah sebab kita lupa, kita leka, kita pemalas, apa lagi tadi? Kita korek hati. Kita hidup pokok dek kita je. Betul tak? Kadang-kadang pokok dek kita je. Tuan-puan sekalian, Ustaz ambil contoh didik anak Macam nak didik anak? Ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh bagi satu daripada banyak-banyak, saya nak satu je, nanti saya bagi hadiah. Ni betul-betul ada hadiah ni, tak berlawak-lawak ni dah. Ada hadiah ni, saya bawa hadiah. Siapa boleh bagi satu cara didikan ala ataupun gaya Nabi SAW? Okey, silakan. Boleh duduk diri. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Ustazah ingat ya, ambil kat sini ya. Ni hadiah minyak wangi kasturi daripada tahfiz ustazah. Ini memang ustazah dah pakai daripada tahun 1 dekat Jordan. Belum kahwin lagi. Memang dah diamalkan. Ya, nanti ustazah bagi hadiah. Betul apa yang sahabat kita jawab? Addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Nabi SAW sebut. Siapa dia? Apa yang kita kena didik? Nak didik dengan apa? Antaranya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajar anak-anak kita Al-Quran. Itu yang Nabi suruh. Tapi saya nak tanya jujur-jujur tuan-puan sekalian. Ada tak, ingatlah balik kalau anak tu dah besar, ingat masa dia kecil kemarin, ada tak kita berjuang mengenalkan kepada anak kita itu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya teringat anak ustazah tuan-puan anak dah besar dah, ni kita masa kecil-kecil lah. Masa yang bongsu tu agak darjah 1. Dah tanya dengan dia, "Dek, cuba adik namakan ulama-ulama Islam yang adik kenal." Balik nanti tanya tanya kat anak darjah 1, darjah 2 kan. Tanya dekat dia, "Dek, siapa nama ulama Islam yang adik kenal?" "Adik kenal tak?" "Kenal," dia cakap. "Siapa?" "Izu Islam." Ini saya teringat anak tu jawab maka dia. Dia kata, "Ayolah budak ni, mak tak ngajar. Main nanya je. Kan dah keluar izu Islam. Islam je kan?" Izu Islam ni artis kan, ya. Kita nanya ulama Islam, dia kata izu Islam, okeylah. Kenapa jawapan dia macam tu? Bukan saya nak menindakkan izu Islam ya, tapi maksud dia kita masukkan ulama-ulama. Sebab kita tak ajar. Sebab Ustaz cuma tanya dalam keadaan Ustaz tengok jawapan dia, maknanya memang aku tak ajar pun. Aku tak pernah mendudukkan anak di sebelah alim ulama. Adik ni tadi salam Ustazah kan, Ustazah bukan alim ulama. Tapi Masya Allah adik tu boleh berani boleh terbiasa kan, nak pergi apa dekat ustaz-ustazah tu pergi salam. Saya rasa mungkin kalau anak kita main kerja suruh pergi salam ustaz, tapi salam ustaz dicubit kita. Tak nak kan. Mau adik, datanglah semula adik tak nak salam lah. Ayo adik ni. Tuan-puan sekalian, betul tak? Kita tak pernah bawa anak kita duduk di sebelah alim ulama. Dia tak bawa. Cuba bawa.
Ya, tak kita duduk kan. Suruh dia duduk. Tolong apa? Gosok kepala orang tu. Iya. Itu alim ulama yang ada dalam masyarakat kita. Kan kalau kat sini mesti ada kan orang alim ya. Tok-tok imam yang kalau ustazah tu dekat Jompol tu kita orang panggil pandai air. Kau nak tak pandai air? Ya, tu dulu cikgu Omak, tok guru Omak tu, pandai air tu. Datang balik adik ni. Ya dek, bagusnya. Okeylah, kita nak borak berdua ya. Okeylah, kita doakan Uwais ya jadi anak yang soleh ya. Amin. Cakaplah amin. Masya-Allah, bagus. Siapa nak bagi ni ha? Okey, ni. Ini Uwais balik, Uwais tulis ya. Tulis, ambil pensel, tulis ikut balik. Ni Quran, follow the line nama dia. Ni ustazah bagi kat Uwais. Lagi ambil, buat kat Omak. Terima kasih. Bye. I love you. Ayo, lama dah kata I love you. Jadi sahabat-sahabat, ya tuan-puan sekalian, kita nak kena ajar anak-anak kita itu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama depan mata pun kita buat tak peduli, apatah lagi yang tak nampak dek mata. Tapi kita nak kena cakap pada anak kita, insan yang paling besar jasa kat kita semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan fikir mak kamu. Jangan kata mak kamu yang paling besar jasa kat kamu. Sebenarnya yang paling besar jasa kepada kamu wahai anak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita. Tapi kalau kita fikir-fikir, saya bagi seminit ya, cuba fikir balik. Ada tak kita kenal anak kita main? Tentang Nabi SAW, macam mana rupa paras Nabi, Nabi lahir macam mana, ya, lepas tu tentang perjuangan Nabi, berapa kali Nabi pergi perang, apa yang berlaku pada Nabi masa peperangan. Sampai tak kita cerita ke anak kita? Tak, anak kita dah besar. Sedih cik nak jawab, tak ada ilmu masa tu. Agak-agak apa nak buat sekarang kalau benda tu dah berlaku? Beranak lain. Sedih cik nak jawab, tak boleh ni dah. Tak apalah kek cucu kek cucu. Tapi sebenarnya kita jangan kata kita terlambat, sahabat-sahabat. Anak kita dah besar, tetap kita boleh menasihatkan. Cakap tanya dia, omak marin tak sompek ngonal engkau kat Nabi. Omak tak sompek. Ya, sibuk jaga kau semua bersawah padi lah, macam-macam lah. Ya, kau dah bosan, kau carilah sendiri. Kau carilah buku. Omak ada pergi rumah kau tengok, ya kau ada buku-buku. Tak ada langsung buku. Majalah ya penuh. Ya, tak ada buku. Omak nengok-nengok, ya kau ada buku kitab Syama'il ke, pasal Nabi ke. Apakah itu pun kita tak boleh cakap pada anak laki-laki kita yang dah umur 40 tahun tu? Boleh. Biarlah ada satu. Kalau tak tuan-puan, macam mana cara Katalah nama anak tu Isa. Isa, omak nak minta tolong bolian omak lah. Bolian apa omak? Ada satu buku tu lah, kata kat ustaz pasal Nabi SAW. Bolianlah kat omak satu. Omak ni punya pandai. Ya, bolian satu kat omak. Bolehlah. Macam mana roman buku tu? Tu anak kita kan? Kita pun bagilah. Ni tajuk Kau boleh dua ya Isa. Satu untuk omak, satu untuk kau. Kalau kita nak tuan-puan, macam-macam cara nak ingatkan anak balik kepada apa? Dulu tanggungjawab tu kita abaikan. Sebab itulah kalau kita kata, Marin tak ada ingat benar kat Nabi dah. Betul, sebab apa? Masa kita didik anak kita puluhan tahun tu, panduan dia tak ada. Pokok dek kita je. Ya? Bukan betul-betul kita belajar macam mana Nabi SAW suruh didik anak. Itu yang masa marin tu anak kita sama lebih kurang kata masan. Kalau kita nak sonang, kita takut dia dengan apa?
Antukum-kum. Itulah tak ada cara lain. Diam-diam, dengar tu. Dah sampai dia dah. Anak kita pun lelap. Padahal tak ada dalam hadis ke dalam ajaran Nabi SAW menakut-nakutkan anak dengan makhluk-makhluk halus, seolah-olah makhluk halus itu ada kuasa. Kenapa kita buat macam tu? Sebab tak ada panduan. Kerana tak ada panduan ketika itulah, maknanya tak betul-betul mengambil panduan. Bukan tak ada langsung, tak ambil. Sebab itu kita terlupa dengan Nabi SAW. Ustaz bagi contoh ya tuan-puan. Walaupun kita isteri kan, tapi boleh tak kita jadikan Nabi SAW sebagai panduan? Boleh tak? Walaupun Nabi itu laki-laki? Boleh. Kerana nilai akhlak yang ada pada baginda Rasulullah SAW terpakai kepada kita semua. Tengok macam mana Nabi SAW. Nabi itu tuan-puan sekalian, Halim. Halim ni maksud dia apa? Halim ni maksud dia penyantun. Halim, kalau kita tengok dalam Quran, ada Halimun Ghafur. Bila sebut Halim, selalu ada Ghafur. Kenapa? Orang yang hati dia penyantun adalah orang yang pemaaf. Kalau kita kata kita ni pandai menyantuni orang, lembut hati dengan orang, tiba-tiba kita bukan pemaaf, maksudnya kita bukan orang yang halimah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang halim. Menyantuni orang yang buat tak elok pada dia dan memaafkan. Kalau tengok dalam kitab tasawuf ya tuan-puan sekalian, ada 4 tingkatan akhlak jiwa, akhlak hati dengan orang. Dengan orang. Kan orang ni macam-macam perangai kita kan. Yang selalu menyakitkan kita ni kambing ke orang? Senang faham tanya soalan macam tu kan. Orang. Ke sakit hati dengan lembu? Tak ada sakit hati dengan lembu tu. Kau marah dengan lembu sekejap tu ya kan? Marah ke orang tu kat tuan punya lembu. Siapa punya lembu ni kan? Dengan orang ni tuan-puan tengok macam mana halim ya. Antara sifat halim. Dengan orang ni 4 benda. Pertama apa dia? Serendah-rendah santun kita kepada orang, halimnya kita kepada orang, serendah-rendah memaafkan. Ya Allah. Habis tu kalau kita tak ada yang serendah-rendah ni, kita kat mana? Kan? Betul tak? Kat mana kita dari segi kemuliaan akhlak? Sebab apa? Dia tak nak maaf benda. Kau ingat senang kan nak maaf kau? Betul tak? Ini yang saya cakap ni berlaku ke tak berlaku? Ada lagi tak sekarang dalam hati tuan-puan seseorang yang mungkin tuan-puan tak boleh maafkan dia? Sanyap semua. Tengah mikir ni siapa ke? Ada lagi tak? Mungkin ada. Dia tu nanti dulu nanti dulu. Dia tu belum boleh dah. Tunggulah dulu. Senang nak maafkan tu. Kan macam-macam kita. Tak sikit yang mengatakan saya takkan maafkan dia biar dia merangkak ke padang mahsyar esok cari saya. Ada orang macam tu berobot pasal tanah disuruh orang tu merangkak. Bukannya orang lain, abang dia sendiri, adik dia sendiri, darah daging dia sendiri. Tapi sebab hati tu dah sakit, tak dapat tanah, tak dapat itu, tak dapat ini, biar dia merangkak akhirat besok. Padahal tuan-puan sekalian, cuba bayangkan jangan kata kat padang mahsyar. Kat surau ni pun tuan-puan takkan tergamak melihat darah daging tuan-puan merangkak datang minta maaf kat tuan-puan. Di surau ini pun takkan tergamak. Betul tak? Yang tengah-tengah ustaz ceramah ni datang orang merangkak. Cuba bayangkan. Masa nak datang dah cakap dengan suami dah, saya tak maaf dengan abang. Biar abang akhirat besok cari saya ke akhirat. Tiba-tiba datang suami yang tak akhirat, dia datang ke surau ni. Merangkak, leha. Boleh bayang tak? Agak-agak leha nak maafkan tak? Bekerja kat suami tu. Bangun bang, bangun. Betul tak? Tak ada, dah maaf, bangun.
Orang tengok ya, pandang kat orang, maaflah dia lupa makan ubat. Nampak tak? Kita yang malu. Masa kita marah ke main, akhirat merangkak lah, meniarap lah. Jangan kata akhirat, depan orang ramai ni kita takkan tergamak tengok anak kita merangkak. Takkan tergamak tengok suami kita merangkak, isteri kita merangkak. Tapi sebab dia marah, biar, tak nak maafkan. Kita tak contohi akhlak yang ada pada Rasulullah SAW. Nabi SAW sampai peringkat apa? Dihambat keluar daripada Mekah. Seolah-olah macam penduduk-penduduk Mekah tu, orang kafir Quraisy tu dah tak terima langsung Nabi SAW. Bukan setakat nak hapus Nabi daripada Mekah, nak hapus Nabi daripada dunia sebab nak bunuh Nabi. Ya Allah, jahatnya manusia. Buat ke Nabi. Rumah Khadijah dilelong, ambil duit, buat perniagaan dia orang. Punya jahat. Nabi dengan orang Islam suruh pergi Madinah. Tak suruh, dihalau kan ya. Dah buat macam-macam tak tahu. Allah kata hijrah ke Madinah, pergi hijrah Madinah. Tapi bila Nabi balik semula ke Mekah, masa Fathu Makkah, orang-orang kafir Quraisy yang dulu buat jahat kat Nabi pada umat Islam, semua ketakutan. Habislah kita, kena bunuhlah kita, kena pancunglah kita. Nabi tanya kat dia orang. Nabi kata, "Madza tazunnun anni fa'ilun bikum?" Sekarang kamu dalam keadaan ketakutan kan? Apa yang kamu sangka aku akan buat kat kamu? Depan tu siapa? Pembunuh yang bunuh sahabat-sahabat Nabi, penyangak, penyamun, perompak yang selama ini buat macam-macam bentuk penyiksaan kepada Nabi dan para sahabat. Nabi tanya, "Madza tazunnun anni fa'ilun bikum?" Apa yang kau agak aku buat kat kamu? Senyap, tak kata apa. Mereka fikir, kalau ikut fikiran lah, macam sama macam perangai dia, mestilah balas dendam kan. Tapi Nabi kata apa? Intaliqu fa innakum muntaliqun. Bersurailah kamu semua bebas. Tak ada dibalas. Tak ada minta harta tu balik kau, ganti balik rumah Khadijah ke apa ke, tak ada. Intaliqu fa innakum muntaliqun. Bersurailah. Pergilah. Mana nak pergi? Tak ada apa-apa. Di situlah kita saksikan berapa ramai akhirnya yang masuk Islam, yang mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Akhlak yang terlalu mulia. Mulia. Orang fikir dah nak mati, kena pancung dah, dimaafkan. Ya Allah, baiknya. Ada satu kes kan dekat Amerika kan, USA. Pembawa pizza tu orang Islam kat US. Siapa tahu cerita ni? Angkat tangan. Dah tahu dah cerita pasal pembawa pizza tu? Tahu dah. Baguslah ya. Dia bawa pizza, tiba-tiba dia kena bunuh. Budak muda lelaki kena bunuh oleh seorang laki-laki non-Muslim. Jadi kisah dia tu dibawalah ke mahkamah apa semua kan, dibicarakan sahabat-sahabat sekalian. Tiba-tiba dalam perbicaraan tu, ayah kepada si mati ni memberikan ucapan. Mungkin Ustaz tak ingatlah, mungkin kes tu dah selesai bicara, jadi diberikan peluang kepada wariskan untuk bagi ucapan. Masya Allah ya tuan-puan sekalian, ayah si waris itu mengeluarkan ucapan bahawa dia memaafkan pembunuh kepada anaknya itu. Sebab apa? Sebab anaknya memang sudah tidak ada kehidupan lagi di dunia ini, tapi dia tidak mahu dengan dendam dia membunuh seorang lagi yang masih hidup dengan sifat dendam tersebut. Kalau diberikan kemaafan, dia percaya budak itu boleh hidup mungkin dengan lebih baik sampai bertemu cahaya Islam. Macam itulah mulianya hati orang Islam yang yakin kan kematian tu hanyalah sebagai jambatan saja. Besok akhirat akan berjumpa kembali.